Ibnu Hazm. Jadi silap saya, ini direkodkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Susunan wirid selepas solat ni yang kita baca, satu Malaysia, Nusantara ni, susunan wirid tu datang daripada Nabi SAW. Tapi susunan wirid yang kita baca setiap kali lepas solat bermula dengan istighfar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma ajirna minan nar 3 kali, lepas tu Allahumma antas salam, kemudian Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian doa. Susunan itu dibuat oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Al-Qushashi, seorang ulama daripada Madinah. Bukan Tok Imam kampung yang susun tu. Syekh Ahmad Al-Qushashi. Kemudian diturunkan wirid itu kepada anak muridnya yang bernama Syekh Abdul Rauf Sengkil. Sengkil ni satu tempat di Aceh. Salah seorang anak muridnya yang bernama Syekh Abdul Rauf, seorang ulama yang belajar dengan Syekh Ahmad Al-Qushashi. Qushashi ni adalah nama tarekat, tarekat Qushashiyah. Kemudian Syekh Abdul Rauf Sengkil mempopularkan wirid ini di Indonesia, Aceh, sampailah ke Malaysia. Wirid itu dibukukan, kemudian diamalkan di Malaysia kita ni dah beratus tahun. Supaya apa? Supaya umat Islam disusun oleh para ulama, ditertibkan supaya kita ni dididik supaya ada amalan. Kita nak beramal sendiri, kita tahu nak amal apa, maka datang ulama, mereka susun wirid ini. Dan wirid ini datangnya daripada Nabi SAW. Baik, panjanglah wirid ini. Betul baca tuan-tuan, kena rajin sikit tengok makna bacaan wirid selepas solat. Sebab nak memberi kesan pada hati, kita kena tahu makna wirid yang kita baca, barulah kita ada kesan dalam hati. Contohnya zikir di antara 2 tarawih, kena tahu Subhanal Malikil Ma'bud. Kalau rajin, nanti tarawih tahun depan cuba buat banner yang ada terjemahan. Panjanglah pula kan. Banner apa ni, susunan zikir antara 2 tarawih tu yang ada makna. Bila kita baca tu, kita hafal tahu makna, barulah memberi kesan pada hati. Baik. Kemudian apa? Dan setiap daripada wirid ini Allah memberi ganjaran dan juga fadilat. Apakah fadilat istighfar? Selain daripada kita memohon keampunan daripada Allah, dia ada fadilat ataupun kelebihan tertentu. Di antara fadilat istighfar adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menunaikan hajat. Orang yang membaca istighfar ni, Allah menunaikan hajat dia. Pernah berlaku pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar di Basrah, pengasas kepada mazhab Hanbali. Sekarang ni yang banyak mazhab Hanbali ni banyak di belah Saudi, di belah-belah Arab mereka bermazhab Hanbali. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal dia mendapat isyarah daripada Allah, detikkan hati untuk bermusafir ke suatu tempat. Saya tak pasti tempat itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal memulakan perjalanan musafir. Kemudian dia singgah di sebuah masjid. Dia ulama hebat, ulama besar pada masa itu. Cuma pada masa itu tidak adalah social media. Kalau ada social media, kita tahulah macam mana rupa dia dan sebagainya. Lalu dia singgah solat, solat fardu zuhur kalau tak silap. Kemudian lepas habis solat fardu zuhur, dia pun berehat, dia pun berbaring dalam masjid. Datang yang fikir masjid, datang jaga masjid halau, tak boleh baring dalam masjid, kena baring kat luar contoh. Dia pun baringlah dekat kaki lima masjid.
untuk hilangkan dia punya penat, bermusafir jauh. Kemudian datang satu orang hamba Allah, dia mempelawa Imam Ahmad bin Hanbal untuk datang ke kedai dia. Orang ni orang berniaga. Dia kata, tuan boleh datang ke tempat saya dan boleh berehat di situ. Disediakan tempat pembaringan, tempat tidur apa semua. Kemudian Imam Ahmad pun ikutlah orang tu sampai ke kedai. Kemudian dalam Imam Ahmad bin Hanbal tadi berehat, dia tengok orang yang jemput dia datang ke rumah itu, mulutnya terkumat kamit, membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, sampai susun barang dia buat kerja, dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Imam Ahmad pun tanya dia, apa yang Allah telah berikan kepada kamu dengan istighfar yang kamu amal ni? Maka kata orang tadi, dia kata, Allah telah tunaikan hajat saya banyak sangat selama saya amalkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, banyak. Cuma satu je hajat saya belum capai. Apa hajat itu? Kata Imam Ahmad, saya teringin nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak tahu depan dia tu Imam Ahmad, ulama besar. Saya teringin nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang saya tak jumpa dia. Nak jumpa, nak belajar dengan dia. Dia tak tahu orang yang datang ke rumah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Allah telah tunaikan hajat dia itu juga, dengan perantaraan istighfar. Kalau amalan Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah, istighfar ala istighfar. Dia punya amal istighfar itu untuk minta ampun ke atas istighfar yang dia baca sebelum. Istighfar yang ni dia baca supaya Allah ampunkan untuk istighfar dia sebelum. Macam itulah. Takut-takut istighfar yang sebelum dia baca ni ada riak, tidak ikhlas, dia baca lagi astagfirullah. Astagfirullah yang ni dia minta ampun kepada Allah, istighfar yang seterusnya astagfirullah. Macam itulah. Dan bukan hanya sekadar manusia saja menyebut istighfar, malaikat pun menyebutkan istighfar kepada manusia. Di antara fadilat yang menyebabkan malaikat mengucapkan istighfar kepada manusia, di antaranya selepas selesai solat fardu berjemaah, kita disunatkan menetap duduk di tempat yang mana kita solat. Jangan berganjak. Selagi mana wuduk masih ada dan dia berzikir bersama-sama dengan imam, wuduk masih ada, tak berubah tempat, selagi mana dia masih di situ, wuduknya masih ada, selama itulah malaikat tolong ucap istighfar untuk dia. Selama mana dia tak berganjak. Kadang-kadang saya tengok orang lepas sembahyang dia duduk saf belakang. Dia rasa macam sempit kan ya. Dia pun gundur. Rugi tuan-tuan. Kerana ada fadilat lain di situ. Duduk di situ dan ucap istighfar. Dia tak wajib. Tak wajib sebenarnya lepas habis solat terpulang lah, nak buat apa? Nak solat sunat ke, nak terus keluar ke, terpulang lah. Tapi kalau kita amalkan amalan tadi tu, kita dapat istighfar malaikat. Kemudian apa lagi? Amalan yang mendapat istighfar daripada makhluk yang lain. Dalam hadis Nabi SAW, al-hitanu fil bahri, ikan-ikan tolong mengucapkan istighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Orang yang sedang menuntut ilmu sedang diucapkan istighfar oleh ikan-ikan di laut. Kalaulah kita boleh dengar ikan-ikan tu baca istighfar, nangis gitu, tolong ucap minta ampun kepada Allah ke atas orang yang belajar dan orang yang mengajar. Selagi mana kita duduk dalam masa ilmu, selagi itulah dapat istighfar daripada ikan dan semut-semut di dalam lubang. Nabi beritahu, takkan Nabi nak tipu. Itu di antara kelebihan istighfar. Kemudian apa lagi? Ayatul Kursi. Orang yang amalkan Ayatul Kursi selepas solat, maka dia ganjaran dia adalah dekat, hampirnya dia dengan syurga, perantaraannya mati.
perantaran dia dengan syurga adalah mati. Orang yang amalkan ayat kursi selepas daripada solat. Kemudian amalan ayat kursi ni, dia adalah amalan supaya Allah jaga tempat kita, Allah jaga kawasan kita ni daripada musibah datang dengan berkat orang membaca ayatul kursi. Jadi kita baca ayat kursi dekat dalam surau ni menyebabkan Allah pelihara kawasan kita ni daripada bencana, daripada musibah. Kalau tak ada orang baca ayat kursi, kawasan kita ni seolah-olahnya tidak dipagar. Macam tu lah. Jadi orang yang tak datang surau, dia tumpang berkat orang surau dengan membaca ayatul kursi selepas solat fardu. Jadi rugi orang yang tak baca. Satu lagi, wirid selepas solat ni jangan biarkan imam baca seorang-seorang. Dia sebenarnya amalan selepas solat ni adalah amalan masing-masing sebenarnya, kan? Cuma kita ni dah terbiasa, terdidik baca serentak dengan imam. Baca serentak dengan imam ni ibarat sekolah tadika lah, macam tu, kan? Macam mana budak sekolah tadika baca doa makan? Sekolah ujung sana sampai ujung sana dengar doa makan dia, kan? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ibu makan, cikgu, ibu makan, kawan-kawan. Dia balik rumah, dijemput juga. Dia baca doa yang sama dan dijemput orang yang sama, walaupun cikgu tak ada kat rumah. Apa tujuan cikgu ajar buat macam tu? Kenapa baca doa makan kuat-kuat? Supaya dia senang hafal, dan dia tahu bila nak makan kena baca doa. Jadi begitulah kita iman dengan makmum. Kalaulah imam tak wirid kuat-kuat, apa jadi makmum belakang? Kan? Bagi lelap, pejam mata. Tari imam baca kuat pun boleh lelap. Patutnya sendiri mau faham fadilat zikir lepas solat. Tak baca, tak serentak pun tak apa, baca masing-masing pun tak apa, tapi panduan daripada imam baca kuat supaya makmum juga berzikir. Jangan duduk lelap biar imam baca seorang-seorang. Bila-bila bergerak baca doa Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam. Yang dapat fadilat zikir lepas sembahyang imam seorang je. Makmum tak dapat, makmum diam, kan? Orang yang baca dapat ganjaran, orang yang diam tak dapat ganjaran. Baik, ada pun wirid selepas ditambah dengan tahlil la ilaha illallah 3 kul dan sebagainya, itu terpulanglah masing-masing lah. Kalau kampung panjanglah zikirnya. Cumanya kalaulah selepas solat maghrib ada kuliah, eloklah kita beri masa lebih panjang sikit kuliah berbanding wirid selepas solat. Sebab itu lebih wajib. Kita faham kan tradisi orang Melayu lepas maghrib kalau di setengah masjid, walhamdulillahirabbil alamin sallallahu, pusing satu masjid besar, dah makan masa dah, kan? Itu pun kalau ustaz tak datang lambat. Macam saya datang lambat, dah datang awal pun lambat juga. Jam dekat 94 nak pergi ke TTJ tu, itu paling panjang, kena queue kat situ. Jadi bukanlah salam lepas sembahyang, cuma kita beri laluan sikit, panjang masa sikit kuliah selepas maghrib. Baik, muka surat 160. Wirid pilihan selepas solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallaha thalathan wa thalathin wa kabbara Allah thalathan wa thalathin fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ah wa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri. Sesiapa yang bertasbih kepada Allah selepas setiap solat sebanyak 33 kali, memuji ataupun bertahmid, ucap alhamdulillah
sebanyak 33 kali. Membesarkan bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali. Yang kesemuanya berjumlah 99 kali. Dan baginda mencukupkannya 100 dengan membaca tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sekutu baginya, kerajaan dan baginya segala pujian, dan dialah berkuasa ke atas setiap sesuatu. Maka apa fadilat dia? Diampunkan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kanat fi zabadil bahri, buih-buih di lautan. Ada banyak riwayat tentang zikir. Ada satu riwayat yang lain mengatakan sunat baca 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang setengah riwayat macam ni sekali. Ada riwayat lain yang kata 10 kali. Jadi ikutlah mana kita nak amal, nak sekali ke, 3 kali ke, 10 kali ke, tak ada masalah. Yang penting kita ada amalan zikir. Ilahi ya Rabbi, terpulanglah nak baca. Cuma bila bertembung dipanggil fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Kalau bertembung di antara benda wajib, bertembung di antara 2 amalan, datang 2 amalan ataupun datang 2 perkara, yang mana kita nak dulukan, yang mana kita nak kemudiankan, yang mana kita kena aulakan. Mestilah yang wajib dulu, kan? Yang wajib dulu. Kalau tak ada amalan wajib, baru kita amalkan yang sunat. Contoh contoh kita datang sembahyang berjemaah. Contoh kita punya kereta blok kereta orang, kan? Kita punya kereta blok parking double park. Maka yang mana nak dahulukan? Nak wirid ke nak pergi ahli kereta? Wirid tu ada fadilat dia. Menghilangkan kesusahan orang Islam daripada akibat kita, hukumnya wajib. Maka lepas bagi salam, terus bangun ahli kereta, hilangkan kesusahan orang lain akibat daripada perbuatan kita. Itu adalah wajib. Dipanggil afdaliyat ataupun aulawiyat. Kena faham tu. Orang nak honor, tin kejap lah tengah wirid ni. Salah tu. Kena ahli kereta, hilangkan kesusahan dia, sambung wirid balik. Baik, banyaklah amalan-amalan yang kita boleh hafal kalau kita rajin lah. Muka surat 64. Baik, tadi ada soalan tentang wirid lepas solat ni. Walaupun sembahyang kat rumah, wirid tetap amal macam biasa. Sebab itu adalah kita punya perisai. Wirid ni adalah perisai kita. Lebih-lebih lagi di akhir zaman, lagilah kita memerlukan zikir dan wirid. Dia adalah pendinding diri. Orang yang tak ada pendinding diri ni, dia lemah. Lemah, jiwa dia lemah, rohani dia lemah. Bila timpa masalah, tak tahu nak capai mana. Hari Selasa lepas ada satu orang, ada 2 orang perempuan jumpa saya. Dia telefon nak berubat lah. Lepas tu dia jumpa saya lepas habis kuliah pagi Isyak. Dia datang surau tempat saya mengajar tu. Saya tanya dia, sakit apa? Dia kata, Ustaz, dia kata, suami saya tak suka saya. Kata, kenapa suami awak tak suka awak? Sebab dia ada perempuan lain. Saya tanya, umur awak berapa? Umur saya 24, umur suami 27. Kerja di kilang yang sama. Suami dia dan dia kerja kilang yang sama. Setiap hari saya nampak dia asyik makan perempuan tu je. Boleh tak Ustaz buat sampai dia benci perempuan tu, lepas tu dia suka kat saya balik? Dia kalau nak buat orang benci orang ni, nak buat orang benci orang ni, kena jumpa ahli sihir. Dia kata dalam Islam tak ada amalan untuk benci orang, tak ada. Itu ahli sihir dia boleh buat. Tabur tanah kubur ke, apa ni, nasi kangkang ke, tu lah.
Kena jumpa di sini. Macam cerita khurafat tu. Dengan saya tak tahu. Saya pun tak tahu macam mana nak buat orang benci orang. Cuma satu je saya tanya dia. Suami awak jaga semayang tak? Kadang semayang, kadang tak. Bukan kadang-kadang, memang tak semayang. Orang tak semayang ni hari-hari tak semayang. Kan? Penat, semayang ni penat. Untuk dia penat. Awak macam mana? Semayang tak? Sama Ustaz, 2 kali 5 lah. Bila tak solat dan tak ambil berat bab solat, pandang remeh tentang solat, kan? Macam mana kita nak duduk dalam pemeliharaan Allah? Kan? Kadang-kadang orang yang sembahyang sendiri pun tergelincir. Orang yang sembahyang, jaga sembahyang pun tergelincir. Ini kan pula orang tak sembahyang. Lagilah. Jadi saya tak tahu nak buat macam mana. Saya katakan dia, jaga sembahyang ni. Bukan makna hari sembahyang besok waktu baik. Betulkan awak boleh sembahyang rohani dan jasmani. Kena tazkirah sekejap. Kadang-kadang bagus juga saya jumpa orang juga ada peluang untuk saya berdakwah. Jumpa orang luar. Bismillah. Baik. Kemudian kita masuk kepada qada solat. Mengikut hukum syarak, orang yang dibolehkan mengqada atau menggantikan solat yang tertinggal ialah: yang pertama, orang yang tertidur sehingga melepasi waktu solat tertentu. Yang kedua, orang yang lalai atau terlupa waktu solat dengan tidak sengaja. Maksud yang atas tadi, orang yang dibolehkan. Maksud yang dibolehkan artinya orang ni qada solat tetapi tak berdosa. Dia qada tapi tak berdosa. Ada orang qada tapi berdosa. Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang, alladzina hum fi salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapakah orang celaka itu? Orang yang sembahyang yang celaka itu siapa? Orang yang lalai daripada sembahyang. Lalai daripada sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang. Banyak orang terjemah salah. Itu cerita bukan cerita bab orang yang tak khusyuk dalam solat. Itu cerita bab orang yang lalai daripada sembahyang. Artinya dia melengah-lengahkan waktu solat sehinggalah habis waktu, tanpa ada apa-apa uzur ataupun urusan penting, saja lalai sampai habis waktu. Dah lah lalai sampai habis waktu, dia sembahyang juga. Alladzina hum yura'un. Dia sembahyang tapi suka dilihat. Yura'un artinya riak. Buat amal tapi riak. Ada dua perkara. Orang yang lalai daripada sembahyang dan orang yang sembahyang tapi dia riak. Kita kiaskan dengan amalan yang lain. Maka di sini dimaafkan orang tertidur. Tapi ada lagi pemberinciannya, tidur yang macam mana? Biasa orang tertidur terlepas sembahyang ni, sembahyang apa tak? Solat subuh lah kan. Biasa ni majoriti. Orang terbangun pukul apa? Pukul 7. Maka lihat kepada tidur dia macam mana. Kalaulah dia tahu diri dia, setiap orang kenal diri dia. Ada orang mata dia ni memang mata on time. Kot mana pun pukul 6 mesti bangun. Mesti mata terbuka pukul 6. Dia tidur pukul 5.59 pun pukul 6 dia bangun. Seminit dia tidur. Kot mana pun on time. Celik pukul 6 pagi. Tak apalah. Ada orang kalau tidur lambat, ada orang ikut jam. Dia mesti tidur lebih kurang dalam 6 jam. Kalau dia tidur pukul 3 pagi, dia akan bangun pukul apa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagi boleh bangun. Kalau macam tu, maka dia wajib tidur awal. Dia wajib tidur awal supaya dia boleh bangun waktu subuh. Kalau dia lengahkan juga, maka dosa tertinggal sembahyang ni tidak dimaafkan. Satu lagi, orang yang tidur selepas azan. Tidur selepas azan. Contohnya solat zuhur contohnya.
Bila azan dia mengantuk, kan? Azan dia mengantuk, maka boleh tak dia tidur lepas azan? Maka tengok kepada keadaan dirinya. Kalaulah memang dia orang yang boleh bangun dalam waktu zuhur, penat sangat, bila penat sangat ni tak boleh nak semayang tu, nak lelap sekejap, dalam sejam ke apa kan, contohnya, dia yakin 1 jam dia boleh bangun, dia bangun pukul 2 contohnya, maka dia solat zuhur. Tapi kalau dia tak yakin dia boleh bangun dalam waktu zuhur ni, kalau melelap ni asar bangun ni, maka wajib dia tunaikan zuhur dulu, baru dia tidur, kan? Dan sebab itu Nabi SAW beritahu kepada kita, selesaikan urusan baru sembahyang, termasuklah urusan tidur. Kalau ngantuk sangat, tidur sekejap. Sebab itu tengah hari adanya amalan Qailulah. Qailulah ini ambil tidur yang sekejap supaya malam kita ada tenaga. Qailulah ni ada yang dapat pahala, ada yang tak dapat pahala. Ada orang Qailulah je, sunat tidur tengah hari. Apa sebab tu Qailulah? Dia ada sebab. Sebabnya untuk ambil sedikit masa pada waktu malam untuk qiyamul lail ataupun tahajud. Itulah tujuan Qailulah. Kalau Qailulah tak ada apa-apa niat, tak dapat pahala. Baik. Kalaulah orang pesan, kau tolong gerakkan aku bangun, contohlah kalau family ni, biasanya mak ayah dah mengawal kan, ke anak mengawal, kejut mak ayah, kan? Kalau ada lagu pun tak ada masalah, kan? Tolong ketuk pintu bilik mak. Kalau mengawal, ketuk macam tu. Kalau anak saya kena tarik dia duduk. Kalau pagi tak mahu dia, kan? Panggil semayang, semayang, tunggu itu je. Lepas tu dia sambung tidur. Tak boleh, kena tarik dia. Tarik, bagi dia duduk, angkat, bagi dia berdiri, tolak sampai bilik air. Dia dah pijak bilik air tu, okey lah. Kan? Saya buat macam tu daripada dia kecil sampai sekarang. Supaya jadi biasa. Yang kedua, orang terlupa sungguh. Pernah tak tuan-tuan terlupa semayang? Sejak jadi lobai lah, kan, cerita zaman dulu. Zaman Pok Ye dulu, dengan azan tak semayang, kan? Betul tak ni? Dalam pengalaman hidup saya, sejak jadi ustaz ni, sekali saya pernah terlupa semayang. Saya terlupa semayang, terlupa langsung. Saya terlupa tu saya buat apa? Saya tengah ceramah. Ceramah dekat sekolah Mahat Ahmadi, Gunci. Dah lah terlupa semayang. Tajuk tu Isra' dan Mi'raj pula tu. Isra' ketika wahyu semayang diturunkan. Awak tak semayang. Ceritanya budak-budak sekolah tu call saya, Ustaz dah sampai sini pukul apa? Dia kata mungkin sampai pukul 2. Kalau macam tu kami semayang dulu lah. Dia kata, okey semayang tak apa, tapi awak jangan semayang dulu tau. Saya kata dia, awak tunggu saya, kita solat berjemaah pukul 2 tu. Lepas habis semayang, kita start ceramah sampai pukul 4. Okey, sampai-sampai saya tak semayang, saya tunggu duduk sini. Duduk sini ceramah, pumpang 2 jam. Sampai asar. Bila saya ingat masa nak takbir asar, saya ingat bila masa aku semayang zuhur ni, saya ingat balik, ya Allah tak semayang punya. Tak semayang asar lah, Allah Akbar. Lepas habis semayang asar, lepas doa apa semua, saya bangun, saya semayang zuhur pula, Allah Akbar. Budak-budak pelik dalam dewan masa tu, dalam dewan sekolah. Tengok, Ustaz ni semayang apa ni? Mana ada semayang sunat lepas asar kan? Nak kata terlupa malu, kan? Ada pula Ustaz lupa semayang. Ustaz semayang apa ni? Saya buat jamak. Saya kata, oh okey. Padahal terlupa. Baik. Kedua-duanya, golongan ini tidak berdosa, tapi wajib qada serta-merta. Dan qada tidak pernah gugur, walau lama mana pun kita tinggal. Kita pernah tinggalkan solat ketika umur kita belasan tahun. Pada waktu itu kita dah akil balik,
kita wajib qada sekarang. Wajib, hukumnya wajib. Kalaulah orang terlupa dan tertidur, Nabi kata, orang tertidur, terlupa, bangun daripada tidur, solat pada waktu yang dia sedar. Orang terlupa, sembahyang pada waktu yang dia ingat, walaupun dah sampai keluar waktu. Ini kan pula orang saja-saja tinggal sembahyang, tak ada rasa berdosa. Jadi sekarang Allah masih bagi peluang, nyawa masih ada, qada sembahyang. Jangan kita utamakan sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu kita boleh buat, tapi keutamaan adalah sembahyang qada. Qada sembahyang. Tak ingat lah ustaz berapa banyak tinggal. Kita mesti boleh ingat kita akan balik umur berapa. Kita akan balik umur berapa, kita jadi lebay umur berapa. Bila start kita penuh sembahyang, bila start kita penuh puasa, bila mesti kita boleh ingat. Kalau tak ingat juga, kita qada lah sampai yakin. Qada lah sampai yakin. Saya sembahyang tarawih yang tahun ni, saya ingat saya orang sembahyang tarawih, saya sembahyang qada, tapi subuh lah. Saya lupa, so qada subuh saya dah habis ke belum. Zaman sekolah kan banyak menipu mak, kan, nipu. Dah sembahyang dah. Dah sembahyang dah. Padahal tak sembahyang pun, kan duduk bilik, bukan sembahyang. Mak saya pandai, dia tengok sejadah, tak beralih pun sejadah tu, dapat idea, besok ada sejadah. Menipu. Satu tak sembahyang, kedua menipu mak. Jadi saya qada sembahyang, qada sampai 27 Ramadan. 28, 29, 30 baru saya sembahyang tarawih. Duduk dalam jemaah yang sama, tapi niat sembahyang lain. Kadang saya sembahyang tarawih jadi imam pun, saya niat usolli fardhu subhi, tapi tak adalah buat-buat. Orang pelik, apa sembahyang subuh lah ni. Qadaan imaman lillahi ta'ala, tapi sembahyang 2 rakaat juga. Orang yang belakang sembahyang tarawih, saya kat depan sembahyang subuh. Cuma tak ada kunut lah. Kan pelik pula, kunut rakaat kedua kunut lah kan. Jadi keutamaan sembahyang qada. Sembahyang, puasa, zakat fitrah pun ada qada juga. Kalau zaman silam kita tak puasa dan tak bayar zakat fitrah, wajib bayar besok. Malam ni pusat zakat tutup. Cik, saya nak bayar zakat fitrah. Zakat fitrah apa? Bulan Ramadan lagi, tak ada qada ni. Tahun 76 punya puasa, tak bayar. Lama betul. Tapi taklah ikut kiraan pada waktu tu. RM2 zakat, tak ikut sekarang. RM7, bayar RM7. Berapa tahun tak bayar zakat? Bayar. Supaya kita punya rukun Islam kita yang keempat tertunai, iaitu membayar zakat. Wajib qada. Puasa, sembahyang, zakat, haji. Kalau haji terbatal, wajib qada. Kena tunggulah kita punya kota seterusnya. Kalau ada lebih, ikutlah package haji swasta ni, ikutlah. Waktu mengqada solat ialah ketika ia menyedari bahawa ia telah meninggalkan solat tersebut. Bagi orang yang meninggalkan solat tanpa sebab yang syar'i, seperti keuzuran, ini semua dipanggil syar'i. Dalam musafir pun syar'i, tertidur dan terlupa dengan tidak sengaja. Orang musafir ni dia ada apa? Dahsyat. Sikit. Orang musafir ni dia ada syarat. Syarat dia 2 marhalah, 83 km ke atas. Dia boleh jamak qasar. Jamak qasar. Contohnya, sampai dia dekat destinasi, contohnya sampai kampung lah kata. Sampai je rumah mak kat kampung, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohlah kat Perlis, jauh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tak kita tak sembahyang macam tu? Boleh tak sembahyang? Mak kita kata, sembahyang lah dulu. Tak nak lah mak, nak sembahyang pukul 5 je lah, nak buat jamaah takhir. Boleh tak? Boleh lah. Sebab cukup syarat. Orang warak tapi jahil ni, kan, sembahyang dulu, utamakan sembahyang dulu. Contoh kan. Padahal boleh je kita nak tangguhkan sembahyang, sebab kita orang musafir, kan. Olah apa sekalipun, olah mengantuk ke, malas ke, tak ada masalah untuk orang musafir.
Dia malas nak semayang sekarang, dia nak semayang Zuhur pada pukul 5, tak ada masalah. Sebab dia dalam musafir. Baik. Ternyata telah meringankan ibadah solat bagi orang yang sengaja meninggalkan solat. Pula adalah berdosa dan wajib qada serta bertaubat. Ibu-ibu dan ayah-ayah kena pastikan anak kita ambil berat tentang semayang. Nak bagi anak jadi ambil berat tentang semayang ni bukan jerit kat dia je. Bukan Angah semayang, lalu semayang, bukan tu je. Tak ada apa-apa efek pun. Dia semayang lah, tapi semayang tu tak teruh lah. Semayang tu tak tahu matlamat. Kita kena cerita dekat dia tentang fadilat solat, dan kena cerita dia tentang ancaman orang yang meninggalkan solat. Dua benda ni mesti tahu. Ibu ayah kena tahu. Itu pendidikan. Nabi pesan, muru auladakum bis solah. Perintahkan anak kamu tunaikan solat pada umur 7 tahun dan rotan dia umur 10 tahun. Jadi 7 sampai 10 tu berapa tahun dia menjarak? Lebih kurang dalam 3 tahun. Takkanlah pendidikan 3 tahun tak membawa dia jadi orang yang jaga sembahyang selama 3 tahun. Ataupun ibu bapa ambil ringan tentang pendidikan solat. Buat pelajaran kita ni buat, buat solat tak boleh buat. Tak boleh begitu. Nanti besok kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam mana kita didik anak itu. Wallahu ta'ala alam. Kalau rumah dia sihat. Kalau dia sihat, dia kena kodok lah setahun tu. Dia koma, orang koma hilang ingatan. Orang hilang ingatan ni tak wajib sembahyang. Tapi bila sedar, dia wajib kodok. Wajib. Dia wajib kodok selama setahun. Yang mana dia mampu. Satu. Setahun kan 360 hari kan. Setiap waktu dia kadang satu Zuhur, satu kali kadang. Dan ada masa lagi, dia kadang lagi buat lagi, kadang lagi. Dalam satu waktu tu dia boleh buat dalam 4 kali sembahyang Zuhur. Dalam peniraan dia, kalau dia tak tinggal setahun. Setahun ada berapa waktu solat? 365 lah. Itu kira tahun. 5 kali 365 berapa? Tak apa, saya tahu kira. 5 waktu solat, orang tu koma setahun kan. 5 kali 365, 1825 waktu solat. Kalau satu hari dia boleh habiskan 1825, tak ada masalah kan, ikut waktu. Jadi saranan saya, kita ni ada waktu malas, ada waktu rajin kan. Ada waktu malas, ada waktu rajin. Jadi lepas selesai solat fardu, kita ada waktu rajin untuk buat sembahyang sunat, betul tak? Jadi gunakan waktu rajin tu untuk qada. Jangan sembahyang sunat. Takut nanti lepas habis sembahyang sunat kan, malas sembahyang balik lah kan. Jadi gunakan waktu rajin kita tu untuk qada sembahyang. Itu lebih aula. Kita takkan diazab oleh Allah kalau kita meninggalkan solat sunat. Kita akan diazab oleh Allah kalau kita tinggalkan solat fardu. Jadi kejarlah qada solat tu secepat mungkin sebelum kita dipanggil oleh malaikat Israel. Itulah ya. Dan tak ada waktu pun yang terhad. Nak qada lepas subuh boleh, lepas asar boleh, 9 pagi boleh, 8 pagi boleh, ikutlah waktu yang kita nak solat, nak qada kan. Tu. Ada soalan lain? Waktu afdal untuk qada solat subuh. Waktu yang sesuai lah. Tak kira waktu. Nak qada subuh pukul 12 pun tak apa, 12 tengah hari dan kunut. Nak qada subuh lepas isyak pun boleh dan kunut. Kenapa kunut? Abang rasa kunut boleh waktu subuh je. Kalau kita nak cover lain, cakaplah cover lain. Kalau nak cover lain, tak payahlah baca kunut.
Kunut tak payah baca. Kunut tu sunat muakkad. Kalau tak baca pun sah. Mazhab kita je yang sunatkan kunut. Mazhab dia tak sunat. Jadi qada subuh tak payah baca kunut. Kalau lain clear baru kita baca kunut. Macam itulah. Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, insyaAllah kita tambahkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.